Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Apa khabar saudara penonton sekalian? Walaupun dalam keadaan negara kita serang berhadapan dengan varian Omicron yang sedang mengganas dan hari ini jumlah kes banyak 19,090 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes banyak 2.9 juta. Namun harapan saya, teruslah kita menjaga kesihatan, patuhi arahan kerajaan dan paling penting, kita berdoa kepada Allah sebagai perisai orang-orang beriman. Walaupun apapun ujian yang menimpa, Tafakuh Fiddin tetap kita teruskan. Di Bual Bicara Terbaik di RTM semestinya Forum Perdana Ehwal Islam. Malam ini malam yang cukup istimewa. 2 tahun yang lalu ataupun lebih tepat 91 episod kami bersiaran tanpa penonton di studio. Malam ini malam bersejarah. Buat kali pertama kita bersiaran bersama penonton di Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Ceras Kuala Lumpur. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, begitu meriah keadaan dewan kita yang begitu cantik dengan kehadiran penonton yang mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sebelum itu saya mengalu-alukan kehadiran tetamu-tetamu kehormat pada hari ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri kerana bersama dengan kami. Turut saya alukan bersama Datin Seri Samsiah binti Muhammad Yasin, dan turut saya alukan Datuk Seri Hajah Rasidah binti Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan. Turut saya alukan Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Mahadi Cik Ngah, Datuk Bandar Kuala Lumpur bersama isteri Datin Seri Aizan Jaafar. Dan turut saya alukan Yang Berbahagia Datuk Cik Roslan Cik Daud, Ketua Pengarah Radio Televisyen Malaysia, yang juga dahulunya orang kuat Kementerian Wilayah selaku mantan timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan juga Pembangunan. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk dan seluruh tetamu yang hadir pada malam ini. Para penonton sekalian, apa maudhu' perbincangan kita malam ini? Untuk mengetahui hala tuju perbincangan kita, jom saya bawa anda saksikan segmen bingkisan. Kuala Lumpur yang lahir di Kuala Sungai Gombak dan Kelang pada tahun 1857. Kemudian bertukar menjadi ibu negara Malaysia selepas tahun 1957. Tahun 1972, Kuala Lumpur menjadi bandaraya pertama di Malaysia. Dan tahun 2022, ranah dan wilayah Kuala Lumpur dipersada dunia. Soalnya, what's next? Apa selepas 50 tahun akan datang? Apa model yang nak ditampilkan oleh Kuala Lumpur? Dan paling penting, apa Islam boleh tawarkan kepada pembangunan Kuala Lumpur mahu jadi sehebat bandaraya Cordova, Baghdad, Istanbul dalam era kegemilangan Islam. Biasanya Forum Perdana Ehwal Islam akan menampilkan 2 pendekar ilmu. Namun sekiranya Forum Perdana menampilkan lebih 2 panelis, maknanya forum malam itu bukan biasa-biasa. Jadi malam ini saya perkenalkan 3 bintang ilmuwan yang bersama dengan saya. Ayo kita alihkan pandangan ke kiri. Saya perkenalkan panelis kita yang pertama, Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selalu mengikuti Instagram Datuk rajin berbasikal. Minggu ni naik kereta lagi ke? Minggu ni mai sini tak nak kan. Tapi saya teringin nak pergi Wang Kelian tu lah Datuk. Kena mai. InsyaAllah nanti. Okey dah ni. Okey dah. Terima kasih Datuk bersama dengan kami lah. Dan di sebelah Datuk Arif Perkasa adalah Yang Berbahagia Datuk Badli Shah Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Apa khabar Datuk? Khabar baik, alhamdulillah. Kalau Datuk Asri minat berbasikal, Datuk Badli Shah minat apa dah? Saya suka datang Kuala Lumpur. Dirgahayu wilayahku. Oh, ya. Pandai puji depan Menteri Wilayahnya. Dan bersama dengan kita juga adalah Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kasim, Timbalan Dekan Jaringan Industri Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Saya tahu minat Datuk mendaki, hiking. Ya, alhamdulillah. Kenapa minat mendakinya? Pertama, kita melihat alam yang indah.
Yang kedua, tidak ada gangguan-gangguan manusia. Yang ada hanya beruk saja. Alhamdulillah, itulah 3 panelis gandingan yang sangat hebat. Anda mesti tonton sampai habis dan perlu like, share banyak-banyak Facebook Live kita supaya ramai lagi yang dapat menonton pada malam ini. Baik, saya nak mulakan perbincangan kita malam ini dengan yang berbahagia Dato' Arif Perkasa terlebih dahululah. Naratif Forum Perdana Ehwal Islam selalu membincangkan tajuk fiqah, akidah, kemudian akhlak, isu masyarakat. Tapi malam ini kita bawa naratif pembangunan dan perancangan bandar. Soalannya, apa pentingnya soal pembangunan perancangan bandar kepada umat Islam, Datuk? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara pengerusi dari panel yang dikasihi, Yang Berhormat Menteri Wilayah Datuk Seri Syahidan Kasim dan juga Datin Seri dan juga semua kepimpinan Wilayah Persekutuan dan hadirin yang hadir. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dan Dia letakkan kita di dunia ni, di alam ni, Dia tak letak kita saja di sini. Dia berikan kepada kita peraturan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh kita buat. Sebagai satu ujian kehidupan di dunia untuk kita bawa di akhirat sejauh mana kita taat kepadanya. Ada hal-hal dalam agama yang Allah telah tentukan. Kita tak payah nak fikir dah. Macam mana nak sembahyang Isya, Maghrib, macam mana nak puasa Ramadan, macam mana nak haji. Soal ibadat dia dah set pada kita. So kita tak payah ada inovasi dalam hal itu. Ada bahagian yang kedua, dia berikan keluasan kepada kita. Soal urusan kehidupan. Macam mana nak buat bangunan, macam mana nak buat rumah, macam mana nak naik panjat bukit mana tadi, nak kayu basikal apa tadi, nak naik jenis kenderaan. Ini begitu luas. Tetapi dia memberikan garis panduan apa yang boleh dan tak boleh. Yang boleh dan tak boleh itu menjadi hukum hakam syarak fiqh. Kita ada, kalau bab kita ada fiqhus salat, fiqh salat. Tapi kita jarang bincang tentang fiqhul umran, fiqh pembangunan, fiqh bagaimana pembandaran. Dan hal ini kalau kita lihat, kalau nak buat bandar, tak payah nak buat bandar, buat rumah kita. Ada nilai-nilai agama yang kita fikir. Anak kita nak duduk kat mana, nak sempat solat kat mana. Itu benda yang kecil. Bagaimana nak menentukan bandar yang ada tempat jual beli, yang ada tempat bandar orang kehidupan, ada masjid, ada orang bukan Muslim dan berbagai lagi. Ia memerlukan satu pemikiran yang bukan saja berupaya memikirkan tentang dunia itu, tetapi berupaya memikirkan do and don'ts yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan garis panduan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an di dalam asar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi dengan riwayat yang dengan sanad yang hasan, dia menyatakan la yubi'u fi suqina illa man qad tafaqaha fi din. Tadi pengusi sebut tafaqah. Jangan berjual beli di pasar kami melainkan orang yang telah faham agama. Faham hukum akal. Itu nak jual beli. Macam mana yang nak buat pasar? Macam mana yang nak buat bangunan? Nak jual beli. Dan Umar bin Khattab, hadis yang di dalam riwayat asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, dia menyatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Kamu kena faham dulu sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Bila nak merancang bandar, kita orang kampung tak boleh rancang. Orang awam tak rancang. Orang atas yang rancang bandar ni. Jadi dia mesti tafaqah, dia mesti memahami konsep agama itu. Apa kerja pemimpin? Kerja pemimpin bukan berapa banyak likes di medsos ke, bukan. Kerja pemimpin ialah alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kedudukan pemerintahan di atas muka bumi, kekuasaan, mereka mendirikan solat. Kena taubat solat. Mereka membayar zakat, menunaikan zakat. Itu tentang hubungan dengan Allah dan tentang harta. Sebab itu pemimpin biasanya lepas daripada rasuah dan penyalahan guna kuasa, kerana zakat adalah merupakan pelambangan takutkan pada Allah tentang berhubungan dengan harta. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf ni luas. Ma'ruf bukan semayang saja, termasuklah nak bagi orang boleh kehidupan aman, selamat, orang tak ma'ruf, dan mencegah daripada mungkar. Dua hal ini tidak mungkin dapat dilaksanakan melainkan dengan dia memahami agama. Dan disitulah datangnya fiqh tentang
pembandaran ini. Bagaimana melihatnya di dalam konsep yang dikendaki oleh agama. Panjanglah bahasnya. Tapi itu untuk kita punya pusingan yang pertama. Terima kasih. Masya Allah, satu mukaddimah yang begitu tuntas yang memberi gambaran tentang keindahan Islam dalam memakmurkan dunia ini. Baik, saya nak pergi kepada Datuk Dr. Izhar terlebih dahululah. Kalau subjek tentang bandar ini dalam Quran, perkataan Madinah itu disebut sebanyak 17 kali. Tema yang paling penting ataupun banyak dibahaskan tentang baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Mungkin Datuk boleh huraikan apa tema dan konsep baldatun tayyibah ini, Datuk? Terima kasih sahabat saya Ustaz Hariri, Datuk-datuk yang berhormat, Datuk Seri, tuan-tuan perempuan, muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik bila sebut tentang fiqhul umran. Fiqh pembinaan sebuah negara. Fiqh dalam membina sebuah tamadun. Perkara ini dah ditunjulkan oleh Nabi SAW ketika Nabi berpindah daripada Makkah ke Madinah. Asal nama Madinah adalah Yathrib. Dan kenapa Nabi ubah nama tu Al-Madinah? Untuk menampakkan ada satu perubahan dalam kehidupan orang Arab. Sebab saya ada masa 3 minit saja, jadi tak boleh nak cakap banyak. Jadi oleh yang demikian saya pendekkan lagi nak bagi tahu yang disebut oleh baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur itu telah diuji dan telah dibawa oleh Nabi SAW di Al-Madinah Al-Munawwarah. Satu konsep bandar yang cukup hebat. Pertama, kata Ibn Khaldun, apabila sebuah negara itu mempunyai jiwa yang merdeka, negara yang merdeka, negeri yang merdeka, maksudnya fizikalnya merdeka, pemikirannya merdeka, begitu juga budayanya merdeka. Walau bagaimanapun kita ni kadang-kadang bila dah sampai budaya tu kita kata oh tak apa, we are the multi country macam-macam disebut kan, bahasa maklum lah bahasa Inggeris kan. Dia kata kita duduk dalam multinational macam-macam lagi, kita ikut budaya yang tak betul, tak boleh. Pemikiran, fizikal, cara kita hidup, budaya mesti ikut Al-Quran, Sunnah, Ijma' Al-Qiyas. Itu sebabnya kita ada mufti-mufti, kita ada ulama-ulama dan kita kena rujuk. Itu penting. Budaya itu mestilah budaya yang Islami. Alhamdulillah kita di wilayah persekutuan mana tak ada masjid dan mana tak ada surau. Malangnya kita tak membudayakan masjid, Datuk Seri. Jadi Datuk Seri sekarang ni menjadi seorang pemimpin di wilayah persekutuan, kena fikirkan macam mana nak budayakan solat berjemaah di masjid kita hari ini. Bila azan saja, mungkin ada pasar raya besar itu akan datang keluar solat berjemaah di masjid, di keliling-keliling itu. Alhamdulillah, kalau ini dapat dilakukan, itu satu contoh yang kita ambil daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu sebab Nabi datang bina Quba dan Madinah, Masjid Nabawi. Itu nombor yang pertama. Nombor dua, alhamdulillah kita ni diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidup aman dan damai. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita hidup dalam Malaysia ni, dalam negara kita ni, khususnya wilayah persekutuan, kita hidup berbilang kaum. Tidak bermakna kita akan bermusuh dengan orang bukan Islam, tak. Nabi bila masuk Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi berkawan dengan orang Yahudi, Nabi berkawan dengan Nasrani, Nabi berkawan dengan Quraisy. Tetapi jiwa dakwah Nabi itu berjaya menjadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan nombor 3, saya nak bagi tahu secara ringkas, hargailah, peliharalah negeri wilayah persekutuan yang ada ini, negara Malaysia yang ada ini. Sedih, kita malu dengan Jepun. Kita malu dengan negara-negara maju yang mana mereka bukan saja botol dia orang bawa dalam tong sampah, tetapi yang kecil-kecil dia orang akan simpan dalam poket. Ini kita naik bukit, lepas minum kita lempar, siapa nak kutip? Beruk pun kau kepala bang. Kenapa kau buang kat sini? Siapa nak angkat? Jadi oleh sebab itu jagalah kebersihan. Innallaha nazifun wa yuhibbun nazafah. Wallahu alam. Masya Allah, saya dengar Datuk cakap ni macam ucapan calon PRN Johor ni. Datuk ni naik nama ke? Baik, Datuk Bat, dalam ilmu town planning, pengurusan bandar ni dia ada macam-macam istilah. Ada disebut bandar ideal, bandar lestari, bandar bahagia, macam-macam lah. Tapi ada tak istilah bandar Islam itu sih? Kalau ada, apa yang dikatanya, Datuk?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Hariri selaku perantara forum, rakan-rakan bicara wara Sahibus Samahah Datuk Dr. Muhammad Asri dan juga Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzahar Arif. Seterusnya para penonton yang dari utara doa sejahtera, dari timur terus makmur, yang dari barat moga dapat berkat, yang dari selatan moga dapat keampunan. Begitu juga para penonton di Singapura, Brunei dan juga di negara-negara jiran, mudah-mudahan diberkati Allah sekalian. Kalau istilah yang disebutkan oleh Ustaz Hariri tadi, istilah-istilah dan konsep bandar pintar ataupun pembangunan berorientasikan transit, TOD, Transit Oriented Development, ataupun bandaraya rendah karbon, low carbon cities, ataupun bandaraya berdaya tahan risiko, disaster resilient cities. Ini semua konsep-konsep yang wujud disebabkan oleh faktor perbandaran yang pesat. Perbandaran yang terlalu pesat secara umumnya akan menimbulkan banyak isu, banyak masalah. Kesesakan lalu lintas, isu pengangkutan awam, kemiskinan bandar, isu kekurangan kemudahan asas dan infrastruktur, isu penggunaan sumber tenaga, urus takbir dan bagai-bagai. Maka kesemuanya ini berkaitan dengan perancangan perumahan, kawasan perniagaan, industri dan bagai-bagai. Maka memandangkan isu perbandaran makin kompleks, maka datanglah konsep-konsep yang disebutkan tadi, bandar pintar, TOD dan bagai-bagai. Maka ini semua kita ucap terima kasih kepada town planner, perancang-perancang bandar kita, ahli-ahli planologi. Ini semua orang-orang yang kita kena ucap terima kasih, sebab inilah satu-satunya profession yang broadly based discipline. Dia mewakili berbagai kepakaran, sama ada dari strategic planning, development plan, urban design dan bagai-bagai lagi. Cuma kalau kita nak berkongsi malam ini, bagaimanakah pandangan Islam? Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat antara perancang-perancang pembinaan kota dalam sejarah Islam, semuanya adalah wanita. Majoritinya. Sebagai contoh, Siti Hajar itu adalah arkitek pertama kota Mekah. Ketika dia ditinggalkan oleh suaminya beserta dengan anaknya, dia telah membangunkan daripada kawasan sumur air sampailah menjadi seperti yang kita kenal. Begitu juga tokoh-tokoh seperti projek Ain Zubaidah misalnya. Projek Ain Zubaidah ni buat 1200 tahun dulu. Yang mana saluran air sepanjang 38 km daripada Wadi Numan sampai Al-Aziziyah, isteri kepada Harun Ar-Rashid. Sebab itu town planner ini kerjanya sangat mustahak. Justru Ibn Khaldun, seperti yang disebutkan oleh Dr. Izzahar tadi, dia membahagikan bandar ni ada 4 jenis. Pertama, bandar yang asal daripada perkemahan askar. Contohnya di Fustat di Mesir. Itu asalnya askar buat kemah, lama-lama jadi bandar. Ada bandar yang asalnya kubu pertahanan. Contohnya Rabat dan Monastir di Tunisia, asalnya kubu. Ada bandar yang asalnya Baladul Amirin, maknanya bandar diraja, tempat raja-raja berehat. Sebagai contohnya di Damsyik, tempat Dr. Izzahar dulu. Itu tempat raja-raja Umayyah, raja zaman Abbasiyah berehat. Dan ada yang keempat, bandar pertapaan. Sebagai contohnya Karbala, Mashhad di Iran dan sebagainya lagi. Jadi daripada mula perkumpulan manusia ini, maka jadilah bandar dan seterusnya jadilah ditakbir dan sebagainya lagi. Banyak nak ceritakan, tapi masa tidak mengizinkan. Wallahu a'lam. Itu antara sedikit tentang bagaimana pembentukan bandar dan bagaimana Islam juga menjadi salah satu perancang bandar yang disebutkan dalam sirah tadi. Baik, banyak lagi perkara yang kami akan bincangkan dalam forum perdana tajuk Dirgahayu Wilayahku malam ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Alhamdulillah, kita bergabung semula di forum perdana Ehwal Islam yang kami bawakan secara langsung di TV1 yang dianjurkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Kementerian Wilayah Persekutuan yang diadakan di Institut Latihan DBKL. Para hadirin sekalian, kita masih lagi membincangkan tajuk Dirgahayu Wilayahku bersama dengan 3 panelis kita malam ini. Saya nak kembali semula bicara wara kita kepada Datuk Arif Perkasa. Ketika mana saya mentelaah seminggu ini tentang tajuk ini, bertemu saya dengan satu jurnal yang ditulis oleh Datuk sendiri. Tajuk Perancangan Bandar Satu Ibadah
dalam Wacana Ilmu tahun 2008, 17 Jun. Wacana Ilmu Perancangan Bandar dari Perspektif Islam yang dianjurkan oleh Kuliah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar UIAM. Lama tu. Lama. Ada satu tulisan Datuk tulis, ketamadunan dan pembangunan bandar tidak boleh membebaskan dirinya daripada ikatan-ikatan Islam. Saya duk menung, apa dia ikatan-ikatan Islam? Hari ini saya nak tanya depan-depan. Apa dia, Datuk? Terima kasih, Musi. Kenapa kita nak cakap tentang pembangunan tentang di sudut agama? Kalau setakat nak buat bandar, Amerika buat bandar dah. Eropah pun ada bandar. Jepun pun ada bandar. Kalau setakat nak hidup di bandar, setakat nak bagi bandar cantik, tak tanya tentang tokoh agama pun boleh buat. Bahkan kalau kita lihat bandar-bandar yang dibuat di barat jauh lebih baik daripada bandar negara orang Islam. Kenapa kita nak kaitkan dengan agama? Itu kita kena jawab persoalan tu. Saya suka nak sebut satu hal asas untuk kita faham tentang ketinggian tamadun kita. Dalam dunia ni manusia nak naik ke stage ataupun ke pentas sejarah, ke pentas kegemilangan ni banyak cara manusia buat. Tapi Islam buat cara yang berbeza. Pertama, penaklukan. Dia tawan, macam Rom tawan, macam British punya besar. The sun never set in the British Empire. Punya luas kerajaan British. Semua. Tapi dia jajah dunia orang. Tapi orang anggap macam-macam British tinggal kita, tapi kita tetap kata penjajah British. Kita benci ke British. Walaupun India suka British cakap masalah lebih pada masalah kononnya, dia halau British keluar. Dia penjajah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kita nak menguasai manusia, ini Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi sebut dalam tulisan dia Kaifa Dakhala Al-Arabut Tarikh. Cara yang kedua ialah dengan cara kita tak masukkan tentera, tetapi kita bagikan pengaruh kesenian, pengaruh keilmuan kita masuk. Ambil nak bagi faham sekarang ni, budak-budak kita ni suka Korea. Korea tak main pun, tapi pakai Korea, filem Korea. Dulu macam juga falsafah Greek, Yunan. Tapi benda-benda ni bermusim. Kemudian datang budaya yang lain yang lebih kuat, counter balik budaya tu. Islam masuk melalui pintu yang ketiga. Pintu inilah yang menguatkan semua perbandaran, semua kebudayaan. Islam masuk dengan pintu risalah. Dia masuk ke bangsa-bangsa, ke kaum-kaum dengan tujuan membawa risalah Tuhan. Jadi apabila dia sampai ke Uzbekistan, dia sampai ke Bukhara, dia sampai ke semua tempat ni, dia tidak menjajah mereka, tapi dia memberikan ilmu. Akhirnya orang enam daripada ilmu hadis mereka bukan orang Arab, walaupun berbeza tentang Imam Muslim. Al-Imam Abu Hanifah bukan orang Arab. Tamadun berkembang, orang tak memusuhi agama Islam, bahkan orang cinta pada agama. Kita tak pernah rasa bahawasanya agama ni agama Arab. Artinya untuk Arab yang tadi Datuk Badillah Shah sebut duduk dalam khemah ni, Arab yang duduk dalam khemah tu dapat keluar untuk buat bangunan yang cantik-cantik, bukan tabiat mereka. Kerana untuk menunaikan risalah tadi, supaya menjadi umat yang berdaulat, supaya orang menghormati risalah agama. Kerana untuk mengangkat agama, dia buat bangunan tu. Tapi kita buat guna agama supaya nampak, supaya adalah marketing kita sikit. Kita guna agama untuk marketkan bangunan. Mereka buat bangunan itu untuk mendaulatkan agama. Yang ini mereka pembawa risalah. Kerana mereka daripada awal risalah mereka betul, pemikiran mereka betul. Allahu ta'asana linukhrija man sya'. Allah yang mengeluarkan kami, mengutuskan kami untuk Allah mengeluarkan sesiapa yang dia kendaki, min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Daripada menyembah sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, seperti mana kata Rib'i apabila berjumpa dengan kerajaan yang besar Parsi. Ini yang dibuat melalui pentas risalah lah Islam naik. Umat Islam naik, umat Arab naik, semua bangsa Arab yang di padang pasir terus menjadi bahasa yang diagungkan, terus menjadi umat, ada bangunan, ada berbagai-bagai bagi menunaikan risalah, bukan bagi menunaikan penjajahan ataupun mengimport kebudayaan. Masya Allah, ini nota penting yang sangat penting. Risalah Islam. Ini yang perlu difikirkan bersama-sama dan mungkin jadi satu soalan susulan yang saya nak bagi kepada Datuk Badillah Shah. Kalau bila kita sebut tentang risalah Islam ini, tentu model bandar ini
kita kan tidak boleh berpisah dengan kita bercakap tentang Bandar Madinah Al-Munawwarah yang diasaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Datuk kongsi sedikit apa asas-asas pembangunan Bandar Madinah ini yang boleh jadi bandar sejahtera dan bercahaya, Datuk? Baik, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian. Madinah Al-Munawwarah ini adalah sebuah bandar yang terancang. Ya. Sebab itu Nabi tidak membangunkan Madinah ni secara abrakadabra simsalabim terus jadi Madinah. Ada perancangan yang baginda Nabi buat. Sebab itu kalau kita rujuk di dalam kajian para ulama, baginda Nabi telah bagikan Madinah ni ke beberapa khitah, beberapa kejiranan, dan setiap khitah ni akan memiliki masjid ataupun musalla mereka yang tersendiri, dan jarak 200 meter daripada setiap khitah itu akan ada beberapa buah masjid. Dan zaman Nabi di Madinah saja ada 9 masjid sekitar Madinah, dan setiap khitah ini dia ada perkuburan mereka sendiri. Dan dari sudut perancangannya, Nabi sendiri telah pindahkan pasar di Az-Zubair yang terletak 150 meter daripada Masjid Nabawi, pergi ke satu kawasan namanya Saniyatul Wada' di sebelah utara kawasan Al-Manakhah. Dan ketika itu Nabi telah mengarahkan kepada semua penduduk Madinah, la tatahajjaru, jangan kamu binakan sebarang bangunan, biarkan dia dalam konsep open air. Cuma ketika zaman Khalifah Hisham bin Malik, Khalifah dinasti Umayyah yang ke-10, barulah dia bina satu bangunan pada tapak yang Nabi asaskan itu. Kemudian dari sudut reka bentuk juga, Nabi mengarahkan setiap kediaman memiliki reka bentuk yang mesti memelihara hak, maruah dan privasi kepada penghuninya. Dan itu ada riwayat-riwayatnya. Nabi tidak benarkan bangunan yang menghalang angin masuk ke rumah orang dan sebagainya lagi. Begitu juga Nabi memastikan ada bekalan air yang bersih untuk penduduk-penduduk di Madinah, dan kita terkenal riwayat-riwayatnya. Dan Nabi memberikan insentif untuk menanam pokok secara besar-besaran, dan ada hadis-hadisnya. Dan perkara ini diteruskan di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar telah wujudkan Al-Amsar. Al-Amsar ni satu bentuk pusat pentadbiran, iaitu Madinah, Al-Jabiyah, Al-Jawatah, Kufah, Basrah dan Fustat. Kemudian dia telah tambah lagi di Qairawan, Qazwan Ardabil dan juga di Marwah. Dan di setiap Amsar ini akan ada khitah. Setiap khitah dia akan buat satu fina ataupun halaman di tengah-tengahnya. Dan setiap Amsar itu Sayyidina Umar arahkan mesti ada kemudahan. 3. Pertama masjid, yang kedua Darul Qaid, yang ketiga mesti ada sohon ataupun qo'yat. Dibinakan di kawasan itu. Dan dari sudut jalan raya dicatatkan di dalam banyak kajian. Di sebelah utara Sayyidina Umar telah membina 5 batang jalan utama. Manahijuhal uzma, arah kiblat ada 4 jalan, arah timur ada 3 jalan, arah barat ada 2 jalan. Dia telah membina jalan lebarnya 40 hingga 60 zirak yang boleh memuatkan 2 ekor unta. Dia telah membina juga jalan-jalan kecil Manahij Danuha berkeluasan 20 hingga 30 zirak. Sebab itu kalau kita nak cerita banyak. Pembinaan Madinah bukannya secara magik, secara tidak terancang. Mereka sangat merancang satu persatu, maka jadilah Madinah satu kota yang sangat selesa diduduki ketika itu. Wallahu alam. Allahu Akbar. Jarang kita angkat tentang persoalan ini. Kadang kita sebut tentang hijrah maupun Madinah dalam aspek perpaduan, dalam aspek itu saja. Tetapi ini kita lihat dalam lebih luas dalam aspek pembangunan bandar. Datuk Izhar, kalau sebut tentang bandar juga, mesti kita akan bercakap tentang era kegemilangan Islam yang disebutkan oleh Datuk Bat seperti tadi. Cordoba, Baghdad, Damsyik dan sebagainya. Dan saya lihat kehebatan bandar-bandar ini bukan hanya kepada seni bina pemimpin, tetapi kerana keluhuran hati rakyatnya. Boleh Datuk urai sikit aspek pembangunan jiwa masyarakat dalam ketamadunan bandar tu, Datuk? Terima kasih Ustaz Hariri, Datuk-Datuk, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, para penonton yang dirahmati Allah. Membina ciri-ciri ketamadunan manusia itu amat penting dalam sebuah negara. Itu sebab Nabi SAW adalah role model, contoh yang tak boleh ditolak banding. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebab Nabi ni komplit dalam rumah, luar rumah, sebagai pemimpin. Sebab ada yang kata Nabi itu zaman Nabi dia cara kepimpinan Nabi lain. Zaman kampung, zaman kami zaman moden. Tak. Nabi punya kepimpinan sampai hari ini, sampai hari kiamat, kita tak boleh nak nafikan bahawa itulah yang terbaik.
Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, Syekh Abu Hasan An-Nadawi dalam bukunya Maza Khasara al-Alam bin Hitatil Muslimin, dia gambarkan macam mana kita ni nak jadi sebuah bandar, sebuah negara yang mempunyai manusia yang hebat. Sebab manusia itu yang akan menjadikan negara itu hebat. Al-Madinah jadi hebat sebab orang dalam Madinah itu. Zaman seperti mana yang Datuk Bat sebut, Salahuddin Ayyubi dan sebagainya. Sebab orang yang di bawah kepimpinan itu hebat. Jadi oleh sebab itu yang pertama, kata Abu Hasan An-Nadawi, pembinaan karakter pemimpin. Tuan-tuan, saya ada anak. Datuk-datuk ada anak. Ustaz Hariri ada anak. Semua yang dalam ni, semua dan dalam televisyen, semua ada anak. Kita nak suatu hari nanti kita mempunyai bakal-bakal engineer yang hebat. Kita nak seorang arkitek yang hebat. Kita mahukan seorang agamawan yang hebat, pemimpin yang hebat. Itu sebabnya dalam membina karakter pemimpin ini, manusia ini, pertama kena ada ilmu. Pemimpin kena tunjukkan contoh, dia berilmu, baru hebat. Cuba kita tengok negara-negara maju. Semua pemimpin mempunyai ilmu dan idea yang hebat. Dan bukannya idea yang tak hebat. Dan pemimpin yang hebat, seperti mana ada yang disebut oleh seorang profesor, saya lupa nama profesor tu, dia kata pemimpin yang hebat, dia akan melahirkan pemimpin yang lebih hebat daripada dia. Itu penting. Nombor 2, tuan-tuan, kena lahirkan masyarakat yang tahu bagaimana nak melakukan strategi. Sebab kata Datuk Bat, strategi itu penting. Mesti dia ajar daripada sekarang. Jepun mengajar anak-anak bangsa dia macam mana nak hidup 10 tahun akan datang. Itu sebabnya mereka cara didikan bukan suruh hafal. Mereka ajar praktikal. Tu susun daripada kecil, sekolah rendah, sekolah tadika, dah diajar susun kasut dekat depan pintu. Kita dah tua nak pencin pun kasut berterabur. Ini menyebabkan kita tidak mempunyai contoh yang baik. Nombor 3, zuquwah. Kita kena mempunyai menjiwakan anak-anak agar mempunyai jiwa yang kuat, yang boleh menghadapi apa saja masalah-masalah yang mendatang. Nombor 2, kata Abu Hasan An-Nadawi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita perlu membinakan integriti yang hebat. Integriti adalah segala-galanya. Pergilah, kalau kita tengok di Baghdad dulu, zaman Abbasiyah, di awal-awal Abbasiyah, kenaikan Abbasiyah adalah disebabkan integriti. Cuba tengok kejatuhan Abbasiyah adalah disebabkan integriti dan anak muda yang rosak. Anak muda sudah minum arak, anak muda sudah main judi, anak muda sudah main perempuan. Semua ini punca integriti. Tengok zaman Osmaniyah, kejatuhan Osmaniyah pun sama juga. Jadi kita belajar daripada kesilapan untuk kita hasilkan generasi yang hebat, yang bertamadun, insya-Allah dalam negara kita, Malaysia yang tercinta. Wallahualam. Masya-Allah, satu kupasan yang begitu baik yang disampaikan oleh ketiga-tiga panelis di pusingan yang kedua ini. Saya tengok penonton yang di belakang ni pakat catat dan telanai liur pun tak sempat kerana bertubi-tubi fakta dan juga ulasan yang diberikan. Bagi anda yang berada di rumah, bagaimana? Kita redakan seketika perbincangan kita. Saya benarkan anda untuk pergi bancuh kopi, teh sebagainya. Kita akan berjeda seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu semula di siaran-siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam yang kami bawakan dari Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sempena 50 tahun Bandaraya Kuala Lumpur. Bagi anda yang sedang menonton kami di Facebook Live, terima kasih, antaranya Ziran Zairin, kemudian Abizar Al-Muallim, Aisyah Hussein yang telah menulis nota kepada perbincangan kita. Dia tulis nota di ruangan komen. Terima kasih banyak. Anda juga boleh menumpahkan apa saja komentar pandangan anda yang baik untuk kita sama saksikan. Dan penonton di Facebook kita sudah 981 tontonan. Share lagi supaya lebih ramai yang dapat menonton kita malam ini, insya-Allah. Baik. Saya nak kembali semula kepada perbincangan kita ini. Saya tengok Datuk Izhar tak berhenti menulis macam ada sesuatu yang nak disampaikan. Saya terus tanya soalan kepada Datuk Izhar. Cabaran kepada pembangunan sebuah bandar moden, Datuk Izhar, adalah isu-isu semasa. Kemiskinan bandar kadang-kadang lebih teruk daripada kemiskinan kampung yang tanpa disedari. Tengok yang belakang kita ni nampak je ceria-ceria, tapi dalam hati siapa yang tahu. Macam mana kita nak rapatkan jurang kemiskinan di bandar ini supaya bukan sekadar pembangunan bandarnya baik, rakyatnya pun selesa dan bahagia, Datuk?
perkara yang sama, saya selalu akan jadikan Al-Madinah itu sebagai contoh. Kerana itulah yang terbaik yang dilakukan oleh Nabi SAW, daripada tak ada apa-apa kepada ada apa-apa. Bukan tidak ada orang miskin di Madinah. Ada. Setelah Nabi SAW memimpin pun masih ada orang susah, masih ada orang yang miskin, masih ada orang yang fakir. Tetapi Nabi mempunyai takhtit, ada dia punya kaedah macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Yang pertama, Nabi SAW, tuan-tuan puan-puan, ya, para penonton yang dirahmati Allah, Nabi memperkasakan Suqul Madinah. Nabi memperkasakan orang kata apa, pasar-pasar yang ada di Al-Madinah. Nabi tarik yang hebat-hebat, Businessman yang hebat dalam kalangan Muhajir dan Ansar untuk menjadi role model, menjadi mentor dalam bisnes. Itu sebab Nabi SAW dia berjaya menghasilkan saudagar-saudagar yang baru. Sama lah juga macam kita di wilayah persekutuan, kita perlu buat begitu. Dan Alhamdulillah bila saya tengok di Putrajaya, saya terkejut, Datuk Mazhar, bila saya pergi ada satu kawasan, tengok kawasan lapang tau, penuh dengan truk-truk yang telah dibuka oleh kerajaan kepada mereka untuk menjual. Dia orang jual food truck, ada yang jual air, ada yang jual makanan. Saya tengok gembira. Saya tak nak beli, tapi pergi beli juga. Sebab apa? Nak tolong orang Islam kita punya bisnes. Bang, itu je mampu kita. Belilah burger 2, 3, 4, balik rumah bagilah dekat kawan-kawan anak. Nak bagi tahu gembiranya dia orang. Tambah-tambah bila kita datang, tu ambil gambar. Banyak ambil gambar daripada beli. Walau bagaimanapun, gembirakan hati orang itu sedekah. Betul Datuk kan? Saya tak mau sebut hadis, takut kena salah hadis lagi. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, perkasakan bisnes. Bila kita bantu, kita membeli, kita tolong-menolong, kerajaan tolong, mereka pun buat yang terbaik. Kalau buat burger, memang rasa burger, bukan rasa kebab. Itu baru betul. Ni buat nasi lemak, rasa nasi kelabu. Sudah. Pening orang nak membeli. Itu tak boleh, dia kena saling bantu. Itu sebab Nabi suruh buat yang terbaik. Yang kedua, perkasakan sistem zakat. Alhamdulillah, PPZ, wilayah persekutuan antara yang terbaik. Datuk Bat sebagai bukti. Selalu hadir program-program yang dihasilkan oleh PPZ. Masya Allah. Sebab apa? Bila dia buat, dia panggil, dia masuk kawasan orang-orang susah, kita bantu, kita bagi semangat untuk mereka bangkit dengan zakat yang mereka dapat. Yang terakhir, bantuan kewangan daripada kerajaan juga sangat penting. Tetapi bukan saja bagi, orang kata apa, bagi makanan semata-mata, tetapi bagilah mereka, apa tu yang panggil joran kain, bagi kain untuk diorang belajar untuk menangkap ikan. InsyaAllah satu hari nanti saya yakin negara kita ni akan jadi negara yang terus maju. Tetapi kita perlukan lagi lebih ramai pemimpin macam Ustaz Hariri. Saya rasa betul lah Datuk Seri. Nama naik ni PRN Johor ni. Cara cakap tu lain macam Datuk. Baik, saya nak pergi pada Dr. Mazhar lah. Salah satu cabaran baru juga bandar di Kuala Lumpur ni adalah bencana alam yang tidak boleh dijangka. Perancangannya, terowongnya sebagainya, tiba-tiba berlakunya banjir kilat, banjir sebagainya yang menyebabkan kemusnahan kepada masyarakat dan juga bandar. Adakah ini kerana salah perancangan bandar ataupun ada solusi Islam dalam isu ini, Datuk? Terima kasih. Sebelum saya nak cerita pasal ramai dok sebut Jepun ni, saya tak tahu kenapa. Tapi saya sehari dua pergi dapat taklimat di sebuah kilang. Hilang tentang produk ni. Satu benda yang menarik di Jepun ni, bila saya nak kait ni, dia kalau buat dia packaging barang tu dia kekalkan barang tu keaslian, katalah makanan. Rasa dia, taste dia dikekalkan, dia adjust macam mana packaging dia tu supaya mampu untuk mengekalkan bahan ni. Supaya bila kita buka, kita dapat yang asli rasa. Kita kadang-kadang berbeza. Kita adjust makanan tu supaya tahan lama. Jadi bahulu yang rasa lembut, kita bubuh gula cukup-cukup supaya tahan lama keras. Jadi bila orang makan, tak sedap lah. Pasal kita pergi ubah rasa tu. Bukan kita buat bagi tempat tu dapat mampu untuk mengekalkan keaslian. Apabila kita buat pembangunan, kita kadang-kadang kita bagi jadi soal agama tadi. Selera agama tu macam hak kita mahu. Bukan macam dengan
apa asal tabiat agama. Itu kita kena tahu dalam fikiran kita, kerana agama sering digunakan untuk hal-hal yang seperti ini. Alam ni balak ataupun semua berlaku. Mekah pun banjir. Bukan kata Kuala Lumpur yang banjir, Mekah banyak kali banjir. Soal suatu musibah berlaku pada alam disebabkan setelah semua langkah kita ambil, tiba-tiba berlaku juga balak. Kita mudah-mudahan kita ada alasan pada Allah Ta'ala, kita dah tak buat dah. Tetapi yang menjadi masalah, kalau tangan-tangan kita lah yang menyebabkan hal itu berlaku. Ataupun perancangan kita tidak baik. Mungkin bukan tangan kita, tapi perancangan kita tahu hal itu boleh berlaku, kemudian kita tidak ambil langkah. Saya tak kata Kuala Lumpur ni telah ambil lah. Tapi ada masa hujan melebihi jangkaan. Itu kita tak boleh nak buat apa lah. Tapi untuk ke depan, apa yang kita tahu ni, kita mesti sebagai pemimpin tadi yang mengusahakan yang ma'ruf, yang menyebut tentang amal jariah, kebajikan pemimpin, tanggungjawab mempertahankan rakyat, maka dia berfikir sedaya mungkin, kerana dia tahu walaupun dia mati, orang yang buat terowong Kuala Lumpur kan, berapa banyak orang selamat kerana terowong smart tunnel ni. Mudah-mudahan setiap orang yang terlibat memberi idea tu, dia dah mati, pahala masih ada di sisi Allah kerana dia selamatkan ni. Amin. Kan? Begitulah juga setiap perancang bandar yang ada. Menteri mungkin datang dan pergi, sesiapa pun, tetapi orang-orang perancangan kita akan kekal di situ. Jika ia menyelamatkan manusia, tak payahlah duk kadang-kadang nak fikir mati pencen nak buat masjid ke apa, tak apa kalau nak fikir. Tetapi yang terbaik ialah kita buat masa kita kerja ni sesuatu yang menyelamatkan manusia sehingga dengan tempoh yang lama, dan itu merupakan amal kebajikan kita yang terbesar. Allahu Akbar. Saya ingat ini satu motivasi lah kepada semua yang hadir pada hari ini. Bila kita rasa kerja kita ini sebagai ibadah, dalam apa profession sekalipun, inilah jadi satu saham akhirat kita lah. Datuk Ban, salah satu elemen penentu kestabilan kepada sebuah bandar adalah masyarakatnya. Ya. Dan di Kuala Lumpur ini, kita hidup berbilang kaum, dan kita hidup lebih 60 tahun di sebuah negara merdeka dalam berbilang kaum. Pada pandangan Datuk sendirilah yang melihat keadaan masyarakat kita ni, okey ke tidak perpaduan kaum kita? Kalau ada di mana carik dan koyak ni, macam mana kita nak jahit dan tampal? Sila Datuk. Baik, terima kasih. Tuan-tuan sekalian, bagaimana nak jahit kain yang koyak ini? Balik pada Quran, ayat 13 surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala mencanangkan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kamu ni pelbagai etnik bangsa kaum. Tujuan paling utama supaya kamu saling kenal mengenal. Saya tidak nak ulas ayat ini. Saya nak beritahu ayat ini duduk di dalam surah Al-Hujurat. Apa makna Al-Hujurat? Ini bilik-bilik. Artinya, kalau negara ini diumpamakan sebuah rumah, kini penghuninya dah semakin ramai, jadi kita ada banyak bilik dalam negara kita. Dalam sebuah rumah ada bilik tuan rumah, ada bilik tetamu. Kepada para tetamu kita ucap selamat datang. Tapi jangan sekadar bilik tuan rumah. Tuan rumah dia ada hak dia. Baik itu masuk kampung orang bawa ayam betina. Jalan biarlah di tepi-tepi. Benang arang orang jangan dipijak. Duduk biarlah di tapak tangga. Mandi elok di hilir sungai. Berdiri molek luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Sebab itu namanya bilik-bilik. Jangan sekodeng bilik orang. Jangan angkat kaki masuk rumah orang tak atas meja. Sebab ada tuan rumahnya. Kalau begitu cara kita bermuamalah, insya-Allah tidak ada masalah. Negara kita sudah merdeka, hidup tenteram sekian lama. Bagaikan bunga yang sedang mekar, jagalah ia bersama-sama. Negara kita sudah merdeka, silaturahim mesti dijaga. Kekalkan ia sepanjang masa, mesra seperti gita dan bunga. Merdeka itu merdeka diri, teguh prinsip berpribadi. Kalau datang cabar dan uji, jangan berganjak walau seinci. Merdekalah kita selama-lama, jauhi sikap cela-mencela. Kalau berpecah sesama kita, akibat buruk akan menimpa. Rukun negara kita patuhi supaya hidup kita harmoni. Syukur nikmat Tuhan Rabbani, hidup selamat dan diberkati. Negara kita berbilang bangsa, berbagai budaya, berbagai agama. Suburkan ia selama-lama, jangan timbul bencana.
Selamat meraihkan sambutan Jubli Emas Bandaraya Kuala Lumpur. Dirgahayu wilayahku. Amin. Ni macam nak tutup forum dak lagi Datuk Mat. Macam ucapan penutup dah ni. Kita ada lagi satu pusingan. Para hadirin sekalian, kita akan berehat sekali lagi. Sekembalinya nanti kita akan beri kesimpulan apa pelan tindakan kita. Dirgahayu wilayahku. Kembali selepas ini. Alhamdulillah kita bertemu semula. Sedar tak sedar, forum perdana sudah hampir melabuhkan tirainya. Walau bagaimanapun, perlu kita buat kesimpulan kepada ketiga-tiga panelis kita, apa yang boleh diberi takeaway, bekalan kepada para penonton yang sedang menonton. Datuk Isa, ringkas, tepat, padat, 1 minit. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, pesan Al-Fudail bin Iyad, zikrun nas da'un wa zikrullahi shifa'un. Bila hidup ni, kalau kita fikirkan manusia, kita tidak akan tenang. Dulu masa nak buat terowong, orang bercakap macam-macam. Tapi hari ini, Alhamdulillah, orang yang terlibat mewujudkan terowong di wilayah persekutuan ini, banyak memberi manfaat. Dan insya-Allah, fikirkan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Bila kita fikir, semua ini adalah ganjaran daripada Allah, kita akan tenang. Itulah nasihat Fudail bin Iyad. Baik, terima kasih Datuk Isa. Silakan Datuk Bat. Muslimin muslimat sekalian, perancangan dan juga pembangunan sebuah bandar perlulah menyumbang untuk kita nak memelihara 5 perkara asas dalam kehidupan manusia: nyawa, agama, akal, keturunan dan harta. Jadi kalau bandar yang kita rancang dan bangun ini boleh mencipta hubungan kita dengan pencipta, mencipta hubungan kita sesama manusia dan juga menjalin hubungan kita dengan alam sekitar. InsyaAllah kalau 3 elemen dan formula ini berjalan serentak, inilah integrasi nilai kerohanian, peradaban, kesejahteraan yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih. Datuk yang memulakan, silakan Datuk untuk menutupnya. Terima kasih. Dalam kehidupan ini ada kemusnahan yang berlaku di luar daripada perancangan kita. Kita buat yang lain, berlaku yang lain. Allah mengampunkan kita, dia beri pahala kepada kita. Tetapi apa-apa saja perancangan yang berlaku disebabkan perancangan, apa-apa saja kemusnahan yang berlaku disebabkan perancangan kita, kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja kebaikan yang berlaku disebabkan perancangan kita, walaupun kita tidak sempat merasainya ataupun melihatnya, kita mendapat pahalanya di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Maka rancanglah bandar kita dengan baik, elakkan apa-apa perancangan dan tindakan yang memana kemusnahannya itu akan kita bayar di hadapan Tuhan di akhirat kelak. Allahu Akbar. Satu nasihat dan muhasabah yang begitu baik untuk kita jadikan pedoman bagi para penonton dan semua, sama ada pemimpin, masyarakat yang berada di dalam negara kita ini. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga panelis yang bersama dengan kita, Datuk Arif Perkasa, Datuk Bat dan juga Datuk Isaha. Tidak dilupakan kepada tetamu-tetamu kehormat kami yang berhormat Menteri Wilayah Persekutuan. Terima kasih bersama. Saya pula jadi malu tengok Datuk Seri mencatat satu persatu nota dan juga apa yang telah dikongsikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat Datuk Seri dan semua para tetamu kehormat, dan tidak dilupakan kepada semua penonton yang bersama dengan kami di Institut Latihan di BKL. Kita berikan tepukan gemuruh kepada semua. Dan tidak dilupakan kepada anda yang menonton kami di TV1 maupun live Facebook JAKIM. Terima kasih. Teruskan like dan juga share forum ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada anda semua. Para hadirin sekalian, sebagai penutupnya, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadikanlah negeri ini aman sentosa dan berikanlah rezeki daripada buah-buahan kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mudah-mudahan dirgahayu wilayahku. Kita jumpa lagi. Saya Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.